Adakah anda tahu bahawa sebuah bandar di Amerika Syarikat telah dinamakan bersempena dengan nama seorang pejuang Islam? Al-Khader adalah sebuah bandar kecil di Clayton County, Iowa, Amerika Syarikat. Penduduknya adalah dalam sekitar 1,215 orang. Pada tahun 1845, bandar ini dinamakan bersempena dengan nama seorang pejuang Islam itu. Siapakah beliau? Sebelum kita teruskan, sila tekan butang subscribe, loceng dan like untuk terus menyokong channel ini menyiarkan informasi-informasi yang menarik. Semoga video ini memberikan manfaat buat anda. Terima kasih. Pada tahun 1845, peneroka pertama kota Al-Khader, Timothy Davis, yang sangat mengagumi sikap Abdul Qadir Al-Jazari dalam menentang penjajahan orang Perancis di Algeria, memutuskan untuk menamakan kota itu bersempena dengan nama ulama sufi dan pemimpin gerila tersebut. Pada tahun 1860, Abdul Qadir telah terkenal sebagai pahlawan antarabangsa kerana peranannya dalam menyelamatkan minoriti Kristian di Syria dari keganasan rakyat tempatan. Sehinggakan Abraham Lincoln sendiri telah memujinya dan menghantarkan kepadanya hadiah berupa sepasang pistol yang mewah. Tetapi di saat seluruh dunia baru mengenali dan memuji kehebatan Abdul Qadir, Timothy Davis telah pun menghormatinya dengan menamakan bandar kecil Al-Khader bersempena dengan namanya 15 tahun sebelum itu. Abdul Qadir Ibnu Muhyiddin atau lebih dikenali sebagai Abdul Qadir Al-Jazari adalah seorang pemimpin agama dan ketenteraan Algeria yang memimpin perjuangan menentang percerobohan penjajah Perancis pada pertengahan abad ke-19. Beliau dilahirkan di Algeria pada tahun 1808 di dalam sebuah keluarga yang taat mengamalkan ajaran Islam. Dikatakan bahawa Abdul Qadir berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Abdul Qadir mendapat pendidikan dalam bidang teologi, perundangan dan tata bahasa. Pada usia mencecah 14 tahun, beliau telah dapat menghafal keseluruhan kitab suci Al-Quran. Sebelum penjajahan Perancis, beliau telah sempat menunaikan haji di Mekah dan berkunjung ke Syria dan Iraq untuk menuntut ilmu. Pada tahun 1830, Algeria telah diserang oleh Perancis. Penguasaan kolonial Perancis ke atas Algeria akhirnya telah menumbangkan penguasaan oleh kerajaan Uthmaniyah. Disebabkan itu, ayahnya Muhyiddin telah mengisytiharkan jihad terhadap pencerobohan ini dan mula menyerang pihak Perancis. Abdul Qadir kemudiannya telah dipilih sebagai Amirul Mukminin atau Amir untuk memimpin mereka. Sebagai Amir, beliau telah berjaya menyatukan suku-suku yang bertelagah menjadi sebuah kekuatan yang besar. Setelah mengetahui kehebatan Abdul Qadir, pihak Perancis telah mencadangkan rundingan damai dan menyerahkan sebuah kawasan yang besar kepada beliau. Perjanjian damai ini telah diterima, namun terdapat beberapa pihak di dalam pasukan Perancis yang tidak menyenangi perjanjian damai ini dan mula mencetuskan kekacauan. Pada tahun 1834, terjadi peperangan di antara pasukan Abdul Qadir dan pasukan Perancis. Pasukan Perancis mengalami kekalahan yang tidak disangka-sangka. Disebabkan itu, Perancis memulakan sekali lagi rundingan damai dan memberikan Abdul Qadir wilayah yang lebih besar lagi dari yang sebelumnya. Abdul Qadir telah memerintah wilayah itu dengan adil dan baik dan mengikuti sepenuhnya ajaran Islam dan Nabi Muhammad SAW. Walau bagaimanapun, perjanjian damai itu berakhir setelah Perancis mengkhianatinya sekali lagi. Maka peperangan tercetus semula antara pasukan Abdul Qadir dan pasukan Perancis pada tahun 1839. Abdul Qadir telah mendapat banyak kemenangan dengan menggunakan taktik gerila di dalam peperangannya menentang Perancis. Di dalam peperangan demi peperangan itu, Abdul Qadir mula menjadi terkenal kerana layanannya yang sangat baik terhadap tawanan-tawanan perang dari pasukan Perancis, sesuai dengan ajaran Islam.
beliau malah membebaskan mereka dari masa ke semasa. Namun pihak Perancis melakukan sebaliknya. Disebabkan terdesak dengan banyak kekalahan melalui taktik gerila pimpinan Abdul Qadir, Perancis mula menindas penduduk dengan kejam dan membakar kampung-kampung dan tanaman-tanaman mereka. Ini telah menyebabkan pasukan Abdul Qadir terpaksa berundur kerana tidak mahu keadaan menjadi lebih buruk lagi. Sehingga akhirnya, beliau terpaksa menyerah kalah di tangan pihak Perancis dan telah dipenjarakan pada tahun 1847. Namun begitu, disebabkan Abdul Qadir yang terkenal kerana akhlaknya yang baik terhadap musuh-musuhnya sebelum ini, pihak Perancis telah menerima tekanan oleh pembesar-pembesar dari negara-negara bukan Islam pada waktu itu untuk membebaskannya. Lalu akhirnya, Perancis mengalah dan membebaskan beliau pada tahun 1852 dan memberikannya pencen tahunan sebanyak 100,000 franc. Setelah pembebasannya, beliau telah memilih untuk menetap di Damsyik, Syria dan menumpukan kehidupannya menulis tentang teologi dan falsafah. Namun pada tahun 1860, telah terjadi kekacauan di Syria di mana orang-orang tempatan telah menyerang dan membunuh beribu-ribu orang-orang Kristian. Abdul Qadir segera bertindak dengan menyelamatkan sebilangan besar orang-orang Kristian, termasuk ketua-ketua konsulat asing dan kumpulan-kumpulan agama. Beliau juga keluar bersama berpuluh-puluh pengikutnya mencari orang-orang Kristian yang terperangkap dan menawarkan perlindungan kepada mereka. Berita tentang kehebatan Abdul Qadir menyelamatkan orang-orang Kristian ini telah tersebar ke seluruh dunia dan ramai yang mengaguminya. Kerajaan Perancis meningkatkan pencennya menjadi 150,000 franc dan memberikannya Grand Cross of the Legion d'Honneur, anugerah tertinggi di negara Perancis. Beliau juga menerima Grand Cross of the Redeemer dari Greece, Order of the Medjiji First Class dari Turki, dan Order of Pope Pius IX dari Vatikan. Abraham Lincoln telah mengirimkannya sepasang pistol yang mewah dan Britain memberikannya senapang bertatahkan emas. Di Perancis, episod tersebut merupakan kemuncak perubahan yang luar biasa. Dari seorang yang dianggap sebagai musuh Perancis pada separuh pertama abad ke-19, beliau telah menjadi teman Perancis setelah menyelamatkan orang-orang Kristian yang dianiaya. Pada tahun 1865, beliau mengunjungi Perancis atas undangan Napoleon III dan telah disambut secara rasmi sebagai orang yang terhormat dan terkenal. Abdul Qadir telah meninggal dunia di Damsyik, Syria pada 26 hari bulan Mei 1883 dan dikebumikan berdekatan dengan makam Ibnu Arabi. Namun namanya tetap dikenang dan diabadikan untuk selamanya di Bandar El-Kader, Iowa, Amerika Syarikat sebagai seorang pejuang Islam yang mempunyai akhlak yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencucuri rahmat ke atas rohnya.